Hari ini, anda akan belajar cara menulis perenggan isi Fohu Chok. Medium yang tepat untuk anda belajar teknik BM dan skor tanpa ragu. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah, pada hari ini anda akan belajar pula cara untuk menulis perenggan isi dengan menggunakan rumus for, who, chok. Fokus, huraian, contoh dan kesimpulan kecil ataupun boleh juga kita gunakan sebagai kesan. Jadi Fahujok ini adalah binaan perenggan isi yang murid-murid kena ulang sebanyak 2 kalilah untuk item terhad. Kerana untuk item terhad murid-murid kena masukkan 2 perenggan isi, manakala untuk item terbuka murid-murid boleh masukkan 3 perenggan isi. Jadi untuk kali ini cikgu masih gunakan soalan yang sama. Iaitu penggunaan dompet dan kita fokuskan untuk bahagian perenggan isi. Seperti mana yang cikgu terangkan dalam video sebelum ni. Untuk soalan ni kita ada dapat pembayang jimat masa dan nikmati mata ganjaran ataupun rujukan kepada kebaikan penggunaan dompet. Jadi kita boleh ambil jimat masa ataupun kata kunci kebaikan jimat masa ni sebagai isi lah. Sebab fokus ni ialah isi penting yang kita perlu jelaskan. Isi penting yang kita perlu jelaskan mengikut perenggan. Jadi untuk jimat masa ni kita akan masukkan dalam perenggan isi yang pertama. Perenggan isi yang pertama ni. Kemudian untuk nikmati mata ganjaran kita masukkan dalam perenggan isi yang kedua pula. Jadi rumus for Huchok ni kita akan ulang sebanyak 2 kali. Kali ni cikgu akan kongsikan cara untuk murid-murid gunakan hari ni. Hari ni cikgu akan kongsikan cara untuk menggunakan rumus for Huchok ni dengan bantuan template. Jadi murid-murid perlu masukkan fokus tu di bahagian pilihan ini. Contoh, kita boleh lihat pilihan frasa untuk ayat fokus, mungkin kita boleh ambil ini. Dari kacamata saya secara peribadi, kata kunci sebelum ni kita guna ialah kebaikan. Ataupun mungkin kita boleh tukarkan perkataan yang sinonim kepada kebaikan, mungkin faedah. Faedah prima, penggunaan dompet. Ialah kita boleh lihat pada bahagian ni jimat masa dan kita boleh ambil jimat masa itu sebagai isi penting yang pertama. Adalah menjimatkan masa. Mungkin kita boleh tambah masa siapa? Masa pengguna. Jadi isi penting jimat masa tadi kita sudah masukkan dalam ayat fokus kita lah untuk ayat yang pertama. Kemudian masuk kepada who, iaitu huraian. Sama juga dalam video sebelum ni cikgu ada ingatkan setiap kali murid-murid ingin menghasilkan ayat huraian, murid-murid perlu menimbulkan persoalan. Jadi murid-murid kena timbulkan persoalan. Kalau kita lihat
pada bahan rangsangan ni, kita boleh timbulkan persoalan kenapa ataupun bagaimana penggunaan e-dompet ni boleh menjimatkan masa kita sebagai pengguna. Kemudian kita boleh lihat ada bantuan Shopee, Lazada, TikTok Shop. Jadi murid-murid kena gunakan kemahiran berfikirlah yang dibekalkan, yang diberikan oleh Allah SWT untuk fikirkan idea-idea yang sesuai. Di sinilah kemahiran berfikir murid-murid tu diuji. Ataupun dari unsur pendekatan kehebatnya pada bahagian huraian ni lah murid-murid perlu tunjukkan murid-murid ni mampu berfikir secara kritis. Jadi murid-murid perlu timbulkan persoalan yang sesuai. Dan bila murid-murid timbulkan persoalan, kemudian murid-murid boleh berikan respon. Respon tersebutlah kita ambil sebagai ayat huraian. Contoh, kenapa boleh penggunaan e-dompet ni boleh menjimatkan masa? Dan bila kita respon, mungkin kita boleh respon semuanya di hujung jari. Sebab kita boleh selesaikan apa-apa perkara tu semuanya di hujung jari. Kan hanya menggunakan peranti telefon pintar ataupun telefon bimbit ni kita boleh sudah selesaikan urusan-urusan yang ingin dilakukan. Jadi respon tersebut murid-murid masukkan dalam ayat huraian. Contoh, kita boleh pilih mana-mana bantuan frasa. Hal ini dikatakan demikian kerana kemudahan penggunaan e-dompet dapat diselesaikan secara di hujung jari sahaja. Kenapa dia boleh jimat masa? Kerana kemudahan penggunaan e-dompet dapat diselesaikan secara di hujung jari sahaja. Jadi ayat fokus dan ayat huraian murid-murid telah pun siap. Kemudian kita masuk kepada ayat contoh. Kita boleh gunakan bahan bantuan dalam bahan rangsangan ni lah. Contoh, untuk ayat contoh ni, murid-murid kena bagi gambaran jelas. Gambaran yang lebih jelas kepada maklumat yang murid-murid nyatakan tadi. Contoh murid-murid nyatakan semuanya di hujung jari. Jadi di hujung jari tu untuk perkara-perkara yang macam mana ataupun urusan-urusan yang macam mana. Jadi kita boleh nampak pada bahagian bahan rangsangan ni ada Shopee, Lazada, kemudian TikTok Shop, kemudian ada e-dompet ni kan. Jadi mungkin kita boleh fikirkan untuk Shopee dan Lazada, kemudian TikTok Shop ni biasanya kita gunakan untuk apa? Kan berbelanja. Kemudian mungkin untuk yang e-dompet ni biasanya selain berbelanja apa lagi digunakan untuk tujuan apa? Mungkin dari sudut pembayaran bil. Jadi berbelanja melalui Shopee, Lazada, TikTok Shop dan pembayaran bil tu kita boleh jadikan sebagai contoh sebab kita telah berikan gambaran yang lebih jelas kepada huraian jimat masa dan di hujung jari tadi. Jadi kita boleh masukkan pada bahagian ni dan kita boleh pilih mana-mana bantuan frasa. Contoh kita ambil yang biasa sebagai contoh. Pengguna dapat menyelesaikan pembayaran bil dan berbelanja dalam
talian melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Okey, jadi ayat contoh murid-murid telah pun siap. Seterusnya, kita teruskan pula dengan bahagian K, iaitu kesimpulan ataupun kesan secara keseluruhan lah. Okey, jadi untuk bahagian ni, murid-murid kena berikan kesan secara menyeluruh. Okey, contoh daripada isi pentingnya kita bincangkan tadi ataupun kita fokuskan tadi, berkaitan jimat masa. Kenapa boleh jimat masa? Sebab semuanya boleh diselesaikan di hujung jari. Kemudian kita bagi gambaran jelas, boleh diselesaikan secara di hujung jari tu sebab boleh selesaikan pembayaran bil dan boleh berbelanja dalam talian. Jadi daripada urusan pembayaran bil dan berbelanja dalam talian ni, apa kesan yang pengguna dapat? Okey, kesan kalau boleh dalam bentuk yang positif lah. Okey, apa kesan-kesan positif untuk jimat masa, kemudian diselesaikan secara hujung jari melalui pembayaran bil dan berbelanja. Okey, mungkin kita boleh berikan kesan pada akhirnya dapat memudahkan urusan pengguna. Okey, jadi memudahkan urusan pengguna tu adalah kesan secara keseluruhan lah bagi perenggan ini. Okey, jadi contoh kita ambil bantuan frasa, okey, izharnya, okey, izharnya, kemudian kita nyatakan semula tema izharnya, penggunaan e-dompet dapat memudahkan urusan seharian pengguna. Okey, memudahkan urusan seharian pengguna, okey, ataupun memudahkan urusan seharian dalam kehidupan. Okey, guna dalam kehidupan. Jadi secara tidak langsung, bila ruangan fokus, uraian, contoh dan kesan kesimpulan kecil ataupun kesan secara keseluruhan ni dilengkapkan, okey, perenggan isi murid-murid dapat dilengkapkan. Okey, dari kacamata saya secara peribadi, faedah prima penggunaan e-dompet adalah menjimatkan masa pengguna. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana kemudahan penggunaan e-dompet dapat diselesaikan secara di hujung jari sahaja. Okey. Kemudian pengguna dapat menyelesaikan pembayaran bil dan berbelanja dalam talian melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Izharnya, penggunaan e-dompet dapat memudahkan urusan seharian pengguna dalam kehidupan. Okey, jadi bila murid-murid telah lengkapkan seperti ini, okey, murid-murid perlu mantapkan pula dengan memasukkan sekurang-kurangnya satu peribahasa. Mungkin daripada banyak-banyak ayat yang telah dihasilkan ni, murid-murid boleh cari pada mana-mana kata kunci untuk murid-murid fikirkan peribahasa yang sesuai. Contoh, dalam ayat dalam ayat fokus, dalam ayat pertama tadi ayat fokus, murid-murid ada masukkan menjimatkan masa. Jadi perkataan masa tu mungkin murid-murid boleh kaitkan dengan peribahasa masa itu emas. Penggunaan e-dompet adalah menjimatkan masa pengguna. Jadi mungkin kita boleh masukkan sesungguhnya masa itu emas. Okey. Jadi secara tidak langsung, murid-murid telah melengkapkan dan memantapkan perenggan isi yang telah murid-murid hasilkan seperti ini. Okey. Kemudian rumus Fohuchok tersebut murid-murid perlu ulang semula untuk isi yang kedua pula. Okey. Contoh untuk isi
Contoh untuk isi nikmati mata ganjaran ni. Isi yang kedua, murid-murid perlu ulang semula rumus for Hucok tadi. Maksudnya binaan perenggan yang sama dengan memasukkan nikmati mata ganjaran ni sebagai fokus. Kemudian murid-murid berikan huraian, contoh dan kesan ataupun kesimpulan. Dan murid-murid perlu lengkapkan ruangan inilah. Sehingga murid-murid membentuk perenggan yang lengkap bagi isi yang kedua dan isi-isi yang seterusnya lah. Jadi perkongsian untuk cara menulis perenggan isi dengan menggunakan bantuan rumus dan penggunaan template pada hari ini. Harap-harap dapat dimanfaatkan dan dapat membantu murid-murid lah untuk memahami cara menulis perenggan isi dengan betul dan terancang. Kemudian bagaimana untuk kita memurnikan dan memantapkan perenggan isi tersebut dengan memasukkan sekurang-kurangnya satu peribahasa. Baiklah, setakat itu sahaja perkongsian pada hari ini. Semoga murid-murid dapat sesuatu yang bermanfaat dan dapat membantu murid-murid menambah baik kemahiran menulis murid-murid dalam penulisan karangan. Sekian, terima kasih. Marga penuh BM, cikgu siasis, teknik padu, kita skor